Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati tuan pengurus majlis kita pada malam ini, yang dikasihi Menteri yang baru memberikan ucapan kata-kata aluan terima kasih keseluruhan staf pimpinan masjid, para imam, para bidan, ini muslimat hadirin yang sama-sama berkembang bersyukur kepada Allah yang dengan nifas bunyi yang kita dapat menyambung kuliah kitab anak putri surga yang kita telah tawafus malam di masjid negeri, dan pada malam ini istimewa jauh tinggi daripada Kolombo, tak jauh mana air hidupnya. Kalau sekarang nak kata jauh tidak 1 jam, pasal yang negara pertama yang tidak ada highway. Jadi alhamdulillah kita sambung kitab pada muka surat 20. Ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata saudara rahimahullah ta'ala, dan bahawa Allah Ta'ala mengisap ia akan sekalian manusia pada hari kiamat. Artinya Allah Ta'ala mengkhabarkan akan segala pekerjaan mereka itu di dalam dunia yang baik dan yang jahat. Mengkhabarkan dia akan pahalanya dan seksanya kerana firman Allah Ta'ala, Inna Allaha sari'ul hisab. Artinya bahawa Allah Ta'ala sangat cepat pada menghisab dia akan sekalian makhluk pada qadar setengah hari daripada hari dunia, seperti yang datang pada hadis. Baik, kita sambung lagi tentang rukun iman. Kitab anak putri syurga ni dia ada 3 ilmu. Depan sekali ilmu tauhid, di tengahnya ilmu fiqh, di belakangnya ilmu tasawuf. Jadi pada satu ain yang cukup bagi kita orang Islam belajar. Lebih daripada itu fardu kifayah. Allah tak tanya kita kenapa tak mengaji kitab besar-besar. Allah tanya kita kenapa orang mengajar pun tidak pergi belajar. Itu saja. Dan bila kita pergi belajar, kita tak pandai tapi rajin pun Allah tak marah juga. Allah tak tanya kenapa mau belajar tapi tak jadi ustaz. Allah akan tanya kenapa ustaz tidak mengajar orang lain. Itu adalah soalan. Jadi kalau kita mari belajar dan tak pandai juga, tak ada persoalan. Dan kalau nafsan illa usaha. Allah dia buat kita ni, dia tak macam kereta. Kereta dia sama belakang. Kalau sebut Ferrari model apa? Italia. Horsepower dia 650. Semua 650 sama. Sama ada di Singapura, Ferrari itu kita beli di Bangkok, di New York 650 horsepower. Itu lain, itu barang hilang. Kalau kita beli kereta Maybit, katakan 8 horsepower. Semua Maybit 8 horsepower. Tapi kalau manusia tidak sama horsepower. Ada gagah, ada yang tak gagah, yang lemah, ada yang kuat, ada yang tak kuat, ada yang pikak, ada tak pikak, ada yang sehat, ada tak sehat. Jadi Allah beritahu pada mana kita ni, maka sebab itulah kita tidak salah kalau kita belajar dah tapi tidak pandai. Yang salahnya kita malas dalam berusaha, situ baru salah. Dan jadi di antara rukun imannya yang kelima, percaya dengan hari kiamat. Percaya pada hari kiamat ni iaitu segala-segala yang ada berkait dengan hari kiamat. Bukan bilang saja percaya kepada hari kiamat. Itu untuk budak sekolah rendah. Lepas tu dalam buku sekolah rendah di belakang ditulis
Nah, kalau dulu rukun negara, sekarang jadi rukun iman. Itu untuk budak-budak kecil. Kita orang tua dia panggil. Orang tua ni, apa makna beriman dengan hari kiamat? Iaitu kita yakin, kita akan mati. Kita yakin, ada soal kubur. Kita yakin, ada hari kebangkitan. Kita yakin, ada berhisab atau perhitungan. Jadi malam ini dia kata, dan wajib kita beriman, Allah Ta'ala akan menghisab sekalian manusia. Hisab ni kira. Orang putih panggil matematik. Melayu panggil ilmu kira-kira. Ilmu hisab tu bahasa Arab. Pernah dengar tak ilmu hisab? Itu pinjam daripada kataan Arab. Sin, alif, ba. Hisab. Maknanya kira. Jadi kalau kita kata ilmu hisab tu bahasa Melayu, bukan. Dia bahasa Arab. Surah apa? Bahasa Arab. Surah apa? Itu bahasa Arab. Khabar. Surah apa? Bahasa Arab. Bahasa Melayu ni. Surah apa? Tak ada. Maknanya pinjam bahasa Arab. Jadi kalau banyak pinjam, jangan action sangat. Dia gitu. Betul tak? Maka yang paling banyak pinjam, siapa dia? Kita yang paling banyak pinjam. Kita ni pinjam. Tangan pinjam Allah bagi. Kaki pinjam Allah bagi. Nyawa Allah bagi. Mata Allah bagi. Telinga Allah bagi. Dan kereta pun Allah bagi pinjam. Jadi, kalau mau mati, tak letih kena tukar nama orang itu pula kereta. Atau kita sayang sangat Allah bini kita. Kita beli kereta baru. Wajah. Masa nak poster nama dia minta IC, kita bagi surat mati bini kita. Dia fikir kata, gua ada pula surat IC. Tak ni anniversary. Kalau isteri saya hidup lagi, ni lah maknanya perkahwinan, kalau perkahwinan yang ke-60. Jadi kereta berjak ni saya nak letak nama arwah. JPJ tak bagi. Pasal dia telah mati. Bila orang telah mati, Allah ambil balik barang pinjaman. Masa hidup dia bagi pinjam. Tapi biasalah nyakitnya kalau orang yang suka meminjam, dia action lebih. Nampak tak? Macam dunia orang katakan, undang-undang peraturan Islam tidak elok, tidak sesuai. Dia punya nyawa pun Tuhan bagi pinjam. Lepas tu dia kata Allah Ta'ala tak sesuai. Dia duduk di bumi Allah. Dia kata di bumi tu hak dia. Lepas tu lah kita kena ingat, kita tak salah. Mana kaya, maju dan sebagainya, semuanya pinjaman daripada Allah. Sampai masa Allah ambil balik. Kadang-kadang kita lupa, maka Allah beri banyak sangat. Tapi kalau bagi sikit, kita tidak lupa. Itulah penyakit manusia. Contohnya, kita minyak, pakai kat pas minyak, ataupun kereta kita mampu minyak. Orang yang tak panggil api minyak, mampu minyak. Dia kata sikit. Dia bahasa kata piano, tapi orang kata. Jadi bila mampu minyak, kawan kita kok mesti cepat. Dia pun tolong dia pilih minyak. Kita nak jalan kaki jauh, 6 kilometer lagi takkan nak jalan kaki. Jalan hutan, dia tolong beli minyak, letak dalam tong, tuang dalam kereta kita. Kita terima kasih tak? Terima kasih tak? Kita ingat tak kalau benda itu telah berlaku 30 tahun dulu. Ingat lagi sekarang. Ingat lagi. Pasal jasanya hanya sekali. Lepas tu jasa, kalau sedikit kita akan ingat. Tapi kalau banyak sangat, kita lupa. Contoh, ibu bapa kita. Terlalu banyak jasa, kita lupa. Yang paling banyak jasa kepada kita, Allah Ta'ala. Lepas tu manusia, lupa. Faham? Terlalu banyak. Allah bagi duduk dalam kampung dia, dia lawak pula ketua kampung. Ini masalah. Faham?
Dia kata hukum Allah tidak sesuai. Undang-undang Allah tidak sesuai. Nah, kalau tidak sesuai, maknanya janganlah duduk. Ini tanah milik Allah. Ada ardun milkun lillah. Ini bumi milik Allah. Nah, jadi kalau kita tumpang tanah orang, kena hormat tuan tanah. Betul tak? Sebut-sebut di mana atas bumi ini tanah yang bukan milik Allah. Di mana? Tak ada. Cuma milik Allah. Tapi dalam hadis kursi Allah kata, "Wa man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i wa lam yaskut 'ala na'ma'i wa la yaqta fi sama'i." Siapa tidak suka hukum aku, tidak syukur nikmat aku, tidak sabar dengan ujian aku, sila keluar dari bumiku. Allah sudah halal orang yang tak suka hukum Allah. Jadi tak ada dengar hadis ni. Memang tak ada sebut dalam rancangan Raja Lawak. Mumpah hati dengar kuliah, mana nak dengar? Kamu sibuk sangat kerja, belilah kitab-kitab habis, letak dalam kopi jabat, satu hari. Nah, baru ada ilmu. Orang duduk sibuk buat kuliah kiamat pun tidak main golf saja. Bila nak padat, golf pula dah ambil lubang. Kalau satu lubang, dia lagi dapat pula. Itu masalah. Pasal lubang tak boleh ke hati, Zuhur pun lingkup, Asar pun lingkup. Tapi kalau jaga solat, tak ada masalah. Walaupun muntai jauh, asal jaga solat. Undang-undang kau, kalau kau tak masuk jelak kayu, tak boleh pegang dengan tangan. Kena cukir dengan stick juga. Pukul juga. Makin lama masih masuk ke situ. Kalau orang tu dia cekik, tengok orang tak ada, angkat dengan tangan. Betul tak? Betul tak orang angkat dengan tangan? Tapi dah ada order. Ada je. The moral of the story nak kata, bukan tak ada. Tapi peraturan bukan, kita faham sangat. Peraturan Allah tak faham. Nah, itu masalah dia. 80 lubang tak salah. Tapi yang dibuat pukul untuk bila lubang. Tak ada tepi lubang, tu masuk. Tu masuk. Lagi cepat. Itu contoh. Ya, jadi suka tidak salah. Jangan kita sampai tidak salah. Baik. Maka hisab, iaitulah kira. Inilah yang dipanggil Yaumul Hisab. Yaum bahasa Arab makna hari. Hisab hari kira-kira. Ni yang kita bimbang, yang kita takut, kita fail kertas matematik. Bukan SPM, tapi matematik pada hari kiamat. Kira-kira pada hari kiamat. Siapa fail ni, tidak boleh return. Tak boleh replay. Tapi kalau kita fail SPM matematik, kita boleh ambil sekali lagi. Try. Nak baca lagi. Bertekun lagi. Nak boleh. Semua perbezaan di dalam dunia boleh kita ulang. Yang tak boleh ulang pun, nawasan kita sudah berusaha atau kita tidak berusaha, tetap sama saja. Bila fail, masih lagi ada harapan. Nah, tapi kalau akhirat fail, tetap matematik ni merah balik awal. Tapi kita tak takut orang, kita takut SPM dunia. Dan SPM dunia ni ramai sangat orang yang sudah maju. Kita tengokkan keputusan, makin lama makin hebat, makin lama makin cemerlang, budak-budak tak macam zaman kita. Universiti sekarang pula beratus-ratus universiti ada. Zaman kita tahun 80-an dulu 8 universiti ada. Sekarang 200 universiti ada, banyaknya. Maknanya pendidikan dunia memang semakin cemerlang. Cuma pendidikan akhirat ni saja yang masih lagi kita cemerlang. Jadi pada hari kiamat, maka Allah akan hisab. Apa makna hisab? Iaitu memaparkan Allah Ta'ala akan segala pekerjaan mereka itu di dalam dunia yang baik dan yang jahat. Ini kita bimbang. Jadi report kad ada di tangan masing-masing. Buku catatan amal. Dia akan panggil kita dengan nama kita dan nama ayah kita seorang demi seorang. Dalam satu hadis
Nabi pernah bersabda yang lebih kurang bunyinya gini. Innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum aw kama qala. Kamu semua akan dipanggil seorang demi seorang pada hari kiamat, nama kamu bin bapak kamu. Panggil bapa tu, nak bagi free kan? Untuk jadi jangan politik. Ini kita hari kiamat. Jadi dipanggil untuk dihitung. Apa benda kamu sekian. Benda kamu buat. Kita yakin dalam masjid malam ni, semua kita pernah melakukan kesalahan. Betul tak? Maka minta maaf kepada Allah. Allah maha pemaaf. Itu saja. Kita ada alternatif. Kita yakin kita banyak dosa di masa dulu, maka bertaubat kepada Allah. Orang yang taubat ni macam orang yang mandi. Dia ambil buku dia buatkan dia pasang balik segala hokbin. Dia akan tulis lulus. Itu baru comel. Tapi kalau orang dunia kita tak lewat gitu. Keputusan HPM. Masa saja. Matematik F. Bukan kata A. Kita pun padam kita buat A. Boleh tapi orang tak makan. Akhirat spesifik. Kita telah ditulis dosa mata, dosa tangan, dosa telinga, dosa mulut, dosa perut, makan haram itu gini. Kita pun taubat, maka akan dipadam semua kesalahan itu. Maka akhirat nanti kosong daripada dosa. Allah saja yang tahu kita pernah buat dosa, orang lain tidak tahu. Tapi kalau kita tidak padam, maka kita mati membawa dosa. Siapa yang mati membawa dosa, maka jika dia tidak diampunkan di padang mahsyar nanti, dosa itu akan dipadamkan daripada tubuh batang dia di dalam api neraka. Na'udzubillah. Maksud Allah buat neraka bukan maksud orang Islam, tapi orang Islam yang ada dosa. Kena masuk neraka untuk tanggalkan dosa itu. Sudah diberi pilihan bertaubat, sambung taubat. Bagi duduk dalam rahmat Allah adalah suatu nikmat yang sangat besar. Ni nikmat kita duduk dalam nikmat. Duduk dalam masjid. Walaupun masjid ni bukan setara Masjidil Haram, tak sebesar Masjid Jakarta, tapi semua masjid adalah rahmat belakang. Sebaik-baik bangunan di dalam dunia, Nabi kata masjidul Haram. Duduk dalam masjid. Yang baru ni ulama. Syekh Rasaid Ramadan Al-Buti puluhan tahun mengarang kitab, mengajar orang, murid beratus-ratus ribu. Allah beri dia kelebihan mati ketika mengajar di dalam masjid. Maka Allah laporkan seorang demi seorang akan dipanggil. Si fulan, anak si fulan, sama macam mahkamah di dalam dunia. Siapa yang yakin? Allah adil tak? Jangan berkisah keadilan Allah. Kalau atas dunia ada hakim yang adil, ada yang tidak adil. Ada hakim yang lurus, ada yang terkenal, ada yang boleh Allah, ada yang tak boleh Allah. Tapi Allah memang hakim yang adil. Yang sangat bijaksana, yang sangat tahu. Dan mana saksi? Saksinya tangan kita, kulit kita, kaki kita. Allah kata, si bola, kamu ni sudah membuat suatu kesalahan, iaitu gini. Mulut akan kata, dah. Ini dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Dan pada hari itu kami tutup mulut-mulut manusia yang masih nak berbohong di hadapan Allah. Dan kami jadikan tangannya berkata-kata. Wa tashhadu arjuluhum. Kami jadikan kaki pula menjadi saksi.
Nampak? Dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi tangan kata dia, tangan saya lah yang kata orang. Masa dia orang buat demonstrasi. Dia tak kira. Bagi awal kita. Mudah kata, sangat, jangan bising. Tak ada dah. Mulut diterteri oleh Allah. Jadi tak bersusah. Baiklah masih ini kita ambil pilihan. Iaitu bertaubat kepada Allah. Nak taubat kepada Allah, tak syarat duduk dalam masjid. Duduk atas pokok pun boleh taubat. Nak syarat nak taubat kepada Allah, tak syarat pakai jubah. Pakai baju tu boleh taubat. Nak taubat kepada Allah, tak syarat kena ada wudu. Kena naik motor wili boleh taubat. Tak ada masalah. Allah Maha penerima taubat. Dia tak macam agama lain. Nak taubat kena pergi jumpa Sami. Nak taubat kena pergi jumpa Padri. Islam tak ada. Kalau tu imam ada kata, mu nak taubat, mungkin dia jumpa tu imam bayar 100, ambil mikrofon, katok pada tu imam. Taubat tak ada hak kata. Hak hamba tu dengan Allah Ta'ala. Direct. Nampak amplah. Tak ada masalah. Terus kepada Allah. Secara langsung. Maka apakah kita dan kamu siang hari bulan telah membuat masjid. Inilah pada kamu. Jadi siapa yang kaya buat masjid. Besar pada Allah tak kami. Allah kata, dan kenapa masjid pun kecil kan? Tak ada. Nabi sudah berkata, barang siapa yang membuat masjid, walaupun sebesar sarang burung, Allah akan beri kepadanya sebuah istana di dalam syurga. Dah ada dah masjid sarang burung. Tak ada tu perumpamaan saja. Maknanya walaupun masjidmu kecil, walaupun tiang 4 rakan saja, walaupun depan dekat mihrab pakai pokoknya jadi daun, jadi mihrab. Dah, walaupun dinding belakang tutup dengan beg lipah di belakang. Tapi dia tetap akan dikira masjid di sisi Allah. Jadi orang kaya buat masjid. Kalau kita mampu. Jadi kita orang kaya ni, kalau kita orang boleh, saya kata, beri sumbangan. Orang-orang masjid, aku masuk RM10. Nampak? RM10 boleh beli 10 biji batu bata. Masuk dalam bodi masjid, Allah Rabbi. Kenyanglah kita dulu ini dah selamanya. Jangan kau gitu. Senang kau nak buat baik. Senang. Dah satu hari Nabi pun kata gini, wakaya gini, boleh buat ini. Orang miskin pun komplain kat Nabi. Ya Rasulullah, kalau Nabi cerita tadi semua orang kaya dia boleh buat. Kami miskin. Nak makan pagi, petang belum tentu makan. Macam mana nak derma dan sebagainya. Nabi kata, mu ada mulut. Mu tak ada harta, ada mulut. Mu kata, subhanallah, tamla'ul mizan. Sekali mu sebut subhanallah, dapat pahala juga sepenuh neraka. Bukan nanti neraka pada hari kiamat. Kenapa? Kita harus cari subhanallah. Maka pula subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Kalau kamu sebut 2, subhanallah alhamdulillah, 2 neraka penuh pada hari kiamat untuk orang miskin. Semua berpeluanglah untuk menimbul harta pada hari kiamat. Dan harta dunia tak ada. Tak ada. Betul rumah besar. Tak ada. Tak ada. Jangan kata rumah besar tak ada. Ada orang kata ilmu. Yang ada bukan rumah besar. Tuan rumah sombong dengan orang lain. Itu saja. Betul-betul mahal. Langsung begini. 4 juta biji. Tak ada. Tak ada. Yang ada, tuan kereta. Yang ada, sombong dengan orang kapur. Jadi hari kiamat lagi yang masuk neraka tuan rumah ke rumah. Yang masuk neraka tuan kereta ke kereta. Ada tak kita hari pada masa ni? Banyak kereta 20%. Ada lampu begini, ada Ferrari, ada automatik, ada Porsche, ada macam-macam. McLaren dan sebagainya, mesti BMW.
Dah, M3, M4 dan satu. Kita tanya, masuk kereta masuk hari. Ni maksudnya dia ni kereta ni. Tak ada. Tuan kereta, siapa? Allah letak dalam kereta. Tak siapa? Tak ada masalah. Faham? Belum lagi makan Ferrari, baru skenari. Siapa tu? Lalu ke masjid imam ada dekat dua, untuk kita ada dekat dua. Dia kena aku lakukan. Dia dah sudah banyak pun untuk imam. Faham? Muka dalam betul. Contoh dengan orang masjid. Ni 2-3 orang ni lah yang menghidupkan masjid, jaga masjid, pagi-pagi tukang azan dan sebagainya. Baru mau sama mana? Nah, sebab dia kata dia hebat, baru skenari. Tu habis yang second hand RM9,000. Nah, tu lah. Ada. Jadi kereta penjahat dia dah. Dia yang penjahat. Jadi isikanlah dengan akhlak yang baik. Contoh akhlak terbaik Rasulullah. Jangan sombong. Perbuatan kita yang baik Allah akan tulis. Akhirnya dikumpul banyak-banyak. Si bulan, kamu dulu bersemayang. Ini pahalanya. Kamu dulu solat puasa Ramadan. Ni pahalanya. Kamu dulu buat haji. Ni pahalanya. Sedekah. Ni pahalanya. Wah, hati kita tengok. Bayaran yang Allah bayar berlipat kali ganda. Sebut di dalam ayat Quran dan hadis, paling kurang kau akan bayar 10 kali ganda. Ringgit kita terima 10 ringgit paling kurang. Paling banyak 700 kali ganda. Ini sebut dalam hadis. Ada orang yang keluar ringgit, Tuhan tulis 10. Ada orang keluar ringgit, Tuhan tulis 700. Dan warna yang banyak sangat tu memanglah pasal company kaya. Bila company tu kaya, memang gaji dia besar. Faham? Walaupun jawatan sama, tapi company kaya. Betul tak? Sapu-sapu di Sweden RM3,000 dapat. Kerja sapu-sapu saja. Belum masuk allowance dan sebagainya. Itu negara Skandinavia, Finland, Sweden, dah. Kerajaan dia. Warna itu besar gaji. Pasal dia, bukan RM3,000, €3,000. Kerja sapu-sapu tepi-tepi bangunan. Kita kerja sapu-sapu. Berapa gaji? 800. Masalah jawab. Itu saja dapat. Nampak? Kita jadi dapat ada dan banyak dapat. Cara boleh sudah dapat lagi. Allah akan pahala dan seksa. Allah akan kebal pahala dan seksa. Macam dalam dunia, mahkamah. Kesalahan Allah ini penjara nampak tidak lebih 2 tahun contohnya. Denda tidak lebih RM5,000. Ini sebuah akan dibaca di depan kita. Hebatnya perbicaraan pada hari kiamat. Hakim dalam dunia pun kena masuk kandang orang salah. Tapi kalau kita hakim dalam dunia ni memang orang takutlah kita. Kita ada kaul. Tapi kalau hakim dalam dunia di akhirat nanti akan dipanggil Sekolah bin Sekolah, mantan ketua hakim Mesir. Bukan sini. Sila naik di dalam tanda untuk dibicarakan. Juga di akhirat. Tengok. Ada dunia dan kerja hakim ni memang power. Gaji dia besar. Tapi standard dia sama dengan tukang kayu. Cuma gaji besar. Tukang kayu tengok. Buat rumah batu. Benda senjata atau alat utama dia. Benda. Tukul dan paku. Masuk kerja pukul 9, balik pukul 6 petang. Paku 2 kilo licin.
Ketung. Tukang kayu. Betul tak? Dapat kok tangan-tangan. Boleh berapa ringgit? RM35 sehari. Sehari katok. Tapi kalau ketua hakim, 1 hari 2 kali katok saja. Mula-mula masuk, peletuk, orang pun duduk. Dalam balik, peletuk, orang pun balik. Paku tak ada paku. Doktor dia pada makan banyak atau kerja dia. Pasal tak ramai orang boleh buat kerja macam dia. Betul tak? Jadi orang istirahat kerja dia. Datang gaji akhir sama dengan gaji, dia kekeh. Semua akan dinaik bicara. Raja ke siapa ke akan dinaik bicara. Nampak? Yang tidak dibicarakan para nabi, para rasul, kanak-kanak orang ini. Ini sekarang ni VIP. Orang gila dan kanak-kanak dia VIP. Nampak istimewa dia. Orang gila kan dia tengok usia orang gila. Tidur tepi jalan, tidur tepi lokal, pakai keluar macam tu. Tapi keluar dalam pakai keluar. Orang gila. Yang dia baju tak pakai, opor lagi. Orang tak mengaku walik. Betul tak? Orang gila. Tapi dia istimewa. Tidak ada fitnah kubur. Tidak susah di padang mahsyar. Adil ya Allah. Adil. Tapi jangan pula kita buat gila tadi ni. Kalau nak lepas kubur, orang tua baca Quran, banyak sedekah, dia buat gila. Pasal dengan ustaz kata kalau jadi gila, lepas ajak kubur. Itu gila yang Tuhan buat. Mesti yang jadi gila, mu tanggung dengan kata ni. Kerana semakin lama misalnya kalau kita artinya dan Allah sangat cepat pada berpisah. Kita nak kira satu-satu benda lama. Kontek lama. Kadang-kadang kita tak seberat tu, nak masuk tu satu-satu negara lambatnya, nak boleh proses cok pasport, dan waktu tengah lambat. Tapi Allah ni bukan makhluk dia kali segala-galanya cepat. Jadi kita kira-kira kita nak tak sekarang ni pada kita Allah kira. Kita nak tak dosa pun Tuhan kira. Nak tak? Tambah. Padan. Padan boleh padan dosa. Liquid paper box. Namanya taubat. Liquid paper kita namanya taubat. Betul tak? Bertaubat kepada Allah sama macam kita liquid paper kosong. Tinggal pahala haji, pahala itu. Bimbangnya kita takut taubat. Dosa itu kekal. Bila kekal akan dibaca semula. Siapa yang tak taubat maka tidak dibaca lagi dosa tersebut. Yang tak taubat akan dibaca lagi. Selepas baca baru boleh memohon kemaafan di padang mahsyar. Kenapa kita kurang gemar nak buat pahala? Pasal pahala itu lambat. Kita yakin ada pahala, tetapi kekuatan tak ada. Pada perkara kekuatan, semangat itu tidak dipupuk. Mana yang memupukkan semangat? Hadiah yang cepat. Dan dunia bila bayar gaji, maka kita seronok buat kerja. Tapi dari tak bayar gaji, tak seronok buat kerja. Kalau kita kerja itulah, dengan kerajaan mana pun, biasanya orang tak mahu kerja. Betul tak? Kaki tangan kerajaan negeri mana kau kalau tak bayar dengan pahala, orang tak semangat nak kerja. Interview dulu, panggil dia mari ni jabat. Itu macam salah. Contoh ni, saya Abrar bin Mahmud. Awak yang minta pegawai di jabat kami? Ya, tanya. Awak diterima menjadi pegawai daripada 10,000 yang interview. Awak seorang berjaya. Gaji awak adalah RM2,800 tapi dibayar di padang mahsyar. Nak kerja tak kita? Kita tanya balik. Mungkin ada ambil pil kuda? Bagaimana? Banyak ajar. Kalau tak ada itu, boleh tidak semangat. Yang kita nak gaji cepat. Itu yang bonus bulan setengah gaji tu. Itu hak kita tu. Dan barunya sekalian manusia itu membaca mereka akan suratan anak mereka itu pada kiamat kerana firman-Nya fa'amman man utiya kitabahu biyaminih pada kuluha yusrohu kitabiyah
Artinya maka ada pun mereka yang diberikan akan diakan suratan amalan sebelah kanannya, maka berkata dia kepada kawannya serta sukacitanya, ambil oleh kamu, baca oleh kamu akan suratan amal aku ini. Di hari kiamat nanti, orang yang dapat suratan amal tangan kanan maknanya orang yang bertuah. Maknanya orang baik-baik. Dan kita nak jadi kuat orang baik, nak ambil kesempatan daripada nikmat yang ada. Kita jadi bos dan pejabat. Orang lain semua gendak tahu dari kita. Kita ambil kesempatan kita dan tahu. Buat apa? Iaitu buat baik ke orang bawah kita. Betul tak? Itu cara mudah buat baik. Bila bos baik, majikan baik, pengaruh baik, pakai baik dengan orang bawah. Bila kita jumpa di mana-mana, dia kata kita orang baik ke orang jahat? Orang baik. Pohon tu tu. Perlu tu. Baik je. Tu kan? Baik je. Tu kita nak. Kadang-kadang kita jahat orang bawah. Kalau jumpa-jumpa, ada susah-susah. Anak buah kita tu lemah. Tak. Bos kita tayar pagi tengah jalan, dia tayar pagi siang. Nampak si pokok. Orang dah tolong dia juga. Ambil kesempatan. Bila kita ada kuasa, gunakan kuasa untuk buat baik. Nampak? Bila kita buat baik, orang pun kata kita baik. 10 mulut kata kita baik, alhamdulillah. Itu satu doa. Tapi kita ambil kesempatan orang lain. Duk lepah korang kampung. Ambil kesempatan boleh jadi pokok. Awak. Kena buat dia tadi. 2 bidang kuasa kita dah. Jangan buat itu. Ambil kesempatan. Kita benarkan ustaz buat kuliah di jabat kita sebulan sekali. Itu orang yang ambil kesempatan. Saya dah setuju. Office board dah setuju. Ngaruh setuju. Boleh buat kuliah tak? Boleh lah. Office board tak tahu awal. Mana dia makan dia kau senjata. Tahu tak tahu? Tak tahu. Bos ni ada tahu kata dia. Pengarah pada dia macam tu. Walaupun dia di rumah. Satu bini. Tapi dia bijak. Dia ada tahu. Batu kuasa itu penting di dalam Islam. Kerana dengan kuasa kita boleh banyak buat benda-benda yang manfaat kepada orang ramai. Ada orang cakap bandar lah, takut-takut jadi bos, jadi pokok bandar lah. Sebab kita ni pilih mana-mana kita suka kita dah. Dadanya tak pernah berlaku dalam dunia mana pun. Di Afrika mana-mana pun dia pilih juga yang pandai saja yang jadi pemimpin. Yang bodoh saja jadi pemimpin. Betul tak? Itu di negara Afrika, Kongo, di Papua ini, Gabon, itulah negara-negara yang kaki ayam. Kalau orang makan selipar dia dalam kerjaan dia. Sebelah minggu. Dia panggil selipar perpaduan emas. Walaupun itu, tapi dalam pejabat di Kongo, di Afrika Tengah, dipilih tak orang nak jadi pegawai-pegawai engineer ni. Pilih tak? Pilih supaya perjalanan pemerintahan negeri dia molek. Apakah lagi kita bukan Kongo. Maka pilihlah yang molek untuk bawa sebuah bas di dalam perjalanan. Ni kita ni dalam perjalanan. Ulama kita pilih ulama yang baik untuk pimpin kita. Pemimpin yang baik untuk serajui negara. Ketua yang baik untuk bawa kita. Ada satu. Dalam menjadi ketua maknanya sebuah bas. Bas ni bas ekspres boleh bawa 40 orang. 40 orang tu semua mabuk. Yang tak mabuk, kereta saja. Perjalanan daripada Ijo ke Kuala Lumpur. 40 orang semua mabuk belakang. Ada mabuk babi, ada mabuk whisky, ada pay kucing, macam-macam dia ada. Maka perjalanan dia okey tak? Okey, pasal kereta tak mabuk. Satu dari 4 orang, semua penumpang balik pelakon. 40 orang tu ada tengah wirid, tengah zikir, tengah baca Quran, tengah selawat, tengah
dia hanya betul itu dalam tu. Dia orang saja mabuk. Tak mabuk banyak, isi 4 botol, brandy 3 botol, kuda 80 butir, jadi $10. Mari kita akan bawa pak tu. Selamat tak apa tu. Padahal saya dia mabuk. Tak selamat tak? Bak tadi 40 orang mabuk. Dia tahu dia tak mabuk. Apa dia selamat? Nampak ni? Pada tak siap. Ada kali tak faham memang bodoh. Jadi bila siapa yang lulus cemerlang, dia akan berlari-lari kepada keluarga dia. Dia kata, saya lulus cemerlang ini macam sekarang. SPM keluar TV tu, keluar TV ni, keluar dalam channel tu lah. Menunjukkan keputusan cemerlang. Ada tak yang fail semua masuk betul tak? Banyak kepada adik, kerana adik gambar semua tetap. Ya, saya cukup apa pada hari ni? Ada? Tengok, menunjuk. Nah, adik tu juga dua hari kiamat. Ni, Allah kita dalam ni. Dia dapat suratan dia, lulus, dapat masuk syurga, Allah beri keampunan pada dia. Nah, bersalah balik kepada kaum keluarga yang melihat di padang mahsyar bila dihubungkan keputusan dia. Dia tak dulu. Nah, ni baru dipanggil sebelah, gemilang dan terbilang. Nah, ya, original. Bukan bandel. Ya. Tapi kalau tak duduk kata orang tunjuk orang. Dia ambil CGM, dah. Semua naik. Dia pun ambil kertas klip bola baca. Dia balik, duduk kat kawan-kawan dia orang ramah. Boleh tak? Boleh tak? Dah ambil lagi. Kalau ada yang boleh tak? Mereka akan terlakukan nak tunjuk. Dah makan hati. Nah, dia tak tunjuk ke ayah dia. Kata ayah dia, mata siap. Dia tunjuk ke mak nanti lagi. Mak tengok, apa mak? Mak itu tak apa dah nampak ni. Lu tu tak ke mak? 15 hari kebalik jadi 15 hari. Jadi biasanya kalau kos cemerlang kita beritahu orang dah. Begitulah. Oleh kerana berapa seronok dia. Dia kata, Prabu kita lihat. Kau berada tu, mari tengok kemudian lidah aku pada mahsyar ini. Inilah SPM yang kita nak. Sijil padang mahsyar. Lulus cemerlang. Bila lulus cemerlang, baru dapat syurga. Nak dapat syurga, kena lulus. Nak lulus, kena fokus. Sama macam SPM. Dia kata, tak baca buku. Cikgu bagi semua buku bakal belaka. Dan kata 5 masuk hari je kelas. Pada hari boleh buat function. Hari lain di seti burung dengan congek motor. Pada satu masuk kereta. Duduk tak? Tak usia tu. Duduk tak? Boleh katakan garanti tak lulus. Nanti gitu juga kita nak masuk syurga Allah. Tapi tak sayang. Tak boleh. Nak masuk syurga Firdaus tapi lawan ulama. Nak dapat istana besar-besar dalam syurga tapi tolak hukum Allah. Pelik sungguh perang. Pelik tim ajaib. Patulah jangan sampai bila kita senang kita lupa apa lawan Allah. Inilah tempat terakhir kita, masjid-masjid. Dikatakan rumah Allah. Mati jadi orang mayat di masjid. Masih hidup kita mari duduk. Sibuk sangat. Sekali sekali. Sibuk juga. 2 hari sekali. Sibuk lagi. Seminggu sekali. Okey dah. 2 hari dah masuk masjid. Contoh. Orang tu buat tanda rumah kerja ni. Tak nak mati masjid. Buat tanda aku. Sibuk je. Tak tahu kerja dia. Tak kena mati sendiri pun. Dia kontraktor tak. Kalau dia telah ada, lagi dia buat tanda tolong. Baru buat tanda tolong, sokong. Dok hari sedik, ada terbandingan. Apa itu? Baru lu pakai mesti second hand C200. Tahun 97, action dok. Ini masalah. Dulu kita balik ke Maryland Island. Dan ikut Gua Musang. Turun dekat dan sampai Gua Musang, Porsche potong. Potong.
kita pun di masjid. Nak sembahyang. Rupanya posisi itu masuk masjid. Baju kot dia buka, tanda kaki, posisi, tutup, sisi dengan baju. Ambil wuduk, solat. Pakai posisi. Nampak? 911 tebur. 991 tebur. Berapa harga? Nampak? Second hand pun 700,000. Faham? Boleh sabar? Ya. Ini cantik. Tengok je. Datang miskin. Habis miskin baru suat salat. Boleh salat. Tu ada. Dalam tak pakai gawat. Salat. Jadi kita lagu mana kaya miskin pun tolong. Kita ni hamba Allah. Jaga salat. Bila kita salat sungguh-sungguh. Pasal kita bukan lagi buat orang sunat pun. Kita tengok bantu je. Salat model-model. Mudah-mudahan dia hidup. Bila salat kita hidup, kita tidak akan menjebelahi orang yang melakukan kezaliman di atas muka bumi. Kalau kita mati bersama dengan orang yang melakukan kezaliman, menunjukkan salat kita tidak hidup. Orang yang panggil mahum tak hidup. Tidak akan mencegah kita, menunjuk kita, membimbing kita. Dan salat kita tidak hidup. Tapi kuasa dia ni boleh bersama dengan orang yang jahat. Kalau pada orang salat, salat dia tidak hidup. Bila tidak hidup, tidak tanha al-fahsya wal munkar. Salat dia masuklah tidak hidup. Kemudian kata pengarang, dan bahawa Allah Ta'ala memberi pahala, wallahu a'lam. Kita berhenti kat tu kerana ada baca soalan sedikit sebelum daripada itu. Kita lancarkan kutipan derma untuk pembangunan pasaran masjid kita ni dan pembangunan di Islam yang meliputi semua golongan masyarakat. Dan jadi petugas dia pakai stiker ni kat mana? Tak ada ya? Okey. Dia akan pakai stiker ni dekat dada. Jadi yang tak pakai stiker ni bukan petugas. Betul tak? Jadi kalau tak pakai stiker ni, kalau dia kutip, kita kutip dia. Jadi sila jalankan tugas sekarang. Nampak? Tak lagi bagi dia sunat. Ini bukan jaket kuliah. Ini derma. Cuma Nabi kata siapa yang suka bersedekah, maka panjang umur. Seorang bintang pilihan Hollywood yang terkenal pada tahun 50-an, dia ni suka bersedekah. Kristian tapi panjang umur 2009 baru meninggal ketika berumur 102 tahun. Betul sungguh orang tanya ulama. Dan orang tapi dan suka sedekah, suka tolong sama makhluk, Allah Allah bagi akhirat. Jawab ulama, Allah balas dalam dunia dengan dua perkara. Panjang umur, murah rezeki. Itu kata kalau kita sejahat-jahat kita adalah wajib Allah juga. Walaupun kita jahat, kerana kita Allah beriman. Pakat-pakat tadi. Tak lagi tak berasa pun. Sunat saja. Apa makna sunat? Manusia rupa ilmu walau ya'afabu tarifu. Perkara yang siapa buat, dapat pahala. Tak buat, tak berasa pun. Cuma dipanggil, kita ikut nak mampus. Boleh. Luar surah. Kita dapat mesej 12,000 orang pada malam ini. Lebih kurang. Kuliah maghrib 12,000 orang. Taniah orang selama. Nampak? Sekarang selama menepati sudah kita yang kita dah tahu. Kuliah kita yang paling lama Selangor. Nombor 2 Kelantan. Kelantan saja di stadium malam main dulu 130-140 ribu orang. Tak masuk di luar, tak muat masuk. Tapi Selangor paling ramai. Jadi harap sekarang rekod ni. Nak-naknya selepas jari berhenti. Sambil kutip. Kutip orang tua. Jangan buat tidur. Tengok payung lagi dia buat tidur.
Yang buat video tu dia kok baru tak pada. Tadi dia gelap ni bila ikut dia apa dia tidur. Baik, sambil tu kita tengok soalan yang di atas. Yang antaranya soalan yang pertama, jika kita ada solat wajib yang banyak kita tinggal, boleh tak kita buat sunat? Ada perselisihan ulama pada masalah ini. 3 pendapat. Jadi kita himpunkan untuk kita amalkan. Caranya, boleh buat yang sunat sambil-sambil bayar yang wajib. Itu yang terbaik. Soalan seterusnya, bolehkah Ustaz ajarkan sujud syukur? Sujud syukur ni sujud je lah. Macam biasa. Sekali sujud dan bangun. Nampak? Caranya takbir. Allahu Akbar. Sujud syukur. Niat dalam masa itu sujud syukur. Lepas tu bangun. Yang akbar sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akbar. Cuma nak faham. Bila masa sunat sujud syukur? Dengar balik. Listen. Yang itu dia ada syarat dia. Yang pertama, mestilah dapat nikmat. Jangan dapat pada. Dapat pada tak sujud syukur. Mana aku sujud syukur? Rumah belakang malah. Tak boleh. Itu bengok nama dia. Mesti dapat nikmat. Yang kedua, nikmat itu besar. Nampak? Iaitu benda yang besar-besar. Contoh, dapat berkat duit. Maka dia panggil nikmat tak? Nikmat yang besar. Banyak dapat kerja. Dapat jawatan. Dapat beli rumah. Dapat beli motor. Kan nikmat besar. Dulu jalan kaki je. Dia dah beli motor. Mana mendakat? Betul tak? Nikmat tak? Dulu Honda mendakat. Dia ni Honda M-Cross. Nikmat juga. Sunat sujud syukur. Dapat mempertahankan negeri kita. Sujud syukur lah. InsyaAllah. Tapi kalau nikmat yang kecil, dah sunat sujud syukur. Bila contohnya masuk sujud syukur, beli nasi lemak. Masuk yang beli timur luar, sujud syukur lah. Masuk beli sekelah air tu, sujud syukur pula. Tidak disuruh. Yang ketiga, nikmat itu mestilah nikmat yang bukan ada sentiasa, tapi jarang-jarang ada. Salah. Jadi ada selalu, sentiasa ada, tak boleh sujud syukur. Contohnya, macam kahwin. Kahwin orang kahwin selalu dah. Dulu bujang. Betul tak? Kahwin lagi? Tak lagi? Apa orang nak sujud? Allah ada? Lepas, hijau ni. Tak boleh nak kahwin? Kahwin? Ada ketelak tak? Baik, nanti kahwin sujud syukur. Jadi nikmat kahwin bukan hari-hari. Bukan tahun sekali. Kalau orang kahwin ramai pun 4-5 tahun. Seorang. Dan yang kahwin dah, masuk kahwin pula, nikmat dah. Nikmat tak? Sujud syukur juga. Seorang. Orang faham orang lalu ni sebut pak ni. Dia tak boleh sebut pak ni. Kalau dia mengamuk, kita pujuk tak jadi apa juga, sebut pak ni, baik lalu dia. Kita ajak pergi kuliah malam, ajak dalam pergi balik rumah mak kita, tak boleh pergi. Jadi susah nak buat tinggal kita. Ada tak bini-bini gitu? Kata malam ni ada kuliah ni di masjid hijau ni. Masjid awal-awal sikit keluar belum maghrib. Takut tak sampai pasti. Malam pergi lah, pagi saya. Mari kita semang saya. Saya ni jual nyawa. Saya nak ajar awak tak kata mari sini. Dengar ustaz kata. Malam awak pergi lah. Salah. Anak pasti awak pula. Tak kuat kalau awak pergi, saya ambil jangan ambil. Tengok. Lepas nak sayang. Lalu masuk bilik air. Masuk. Nak cukup tiada. Dengan cara-cara. Tiada. Atau bapak lah. Tidak boleh bak tu. Jangan main kalau bak-bak kami ramai. Ketua posisi negara tak berani.
Cukup. Nanti besok kan. Bukan asal orang. Baik. Saya sedang pada saya pakai tiba-tiba datang seorang yang turun belakang ingatkan saya solat asar. Apakah perlu saya buat? Dengar boleh. Bila kita nak buat orang tu jadi imam kita, jangan sentuh dia. Tidak disuruh oleh ulama. Faham? Kita pergi duduk tepi belakang dia, takbir. Allahu Akbar, duduk sebelah dia. Dia pun tahu kita jadi makmum. Faham? Maka dia sunat niat jadi imam. Dia dalam bab nak buat orang jadi imam, jangan sentuh. Yang suruh sentuh adalah satu bab sahaja. Iaitu orang tengah sembahyang, kita baru mari, sok dah. Kalau dia nak masuk dah, kita takbir di belakang, lepas takbir, sentuh orang depan. Itu saja. Orang depan sunat mundur untuk bersama kita. Faham? Tapi kalau nak buat orang jadi imam, jangan sentuh baru dia. Dan mana orang buat itu? Kalau dalam kita, dia panggil tiru orang. Dia dilepas kat masjid, dia tengok orang tengah sembahyang, mari seorang, tak tutup. Dia pun, itu yang dia boleh, tak? Jadi dia pun berada-ada keluar pula. Dia juga ada pada orang. Cuit gitu. Baru aku tahu. Aku masalah ni. Maka berpanjangan sampai sekarang. Padahal tidak disuruh. Macam angguk masa sadar. Tak ada kata sunat angguk. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada angguk. Tak ada. Kita ada, tak ada. Ulama ada, tak ada. Dapat satu angguk. Betul kan juga. Dia duduk lepak majlis, ada seorang. Angguk. Dia panggil ibadat ni copyright control. Macam tak rokok je. Maka dia pun terbawa-bawa. Saya angguk. Dia pun sudah balik ke negara dia. Apa dah? Masa dia pun dulu je kena angguk. Dia pun dah angguk, betul. Maka kita duduk sebelah dia takbir, itulah tanda kita menjadi makmum. Faham? Soalan seterusnya, bolehkah saya turunkan ilmu dunia saya kepada sains di tempat kerja? Ini kan ganung sains. Ada sini panggil kawan, ganung dipanggil sains. Dia panggil kawan. Kalau kawan tu orang luar, apa? Kalau kita pergi di sekarang katakan, tengah-tengah bekas, kalau ada orang luar, dia pecah mana? Baik tu. Kita tanya mari dengan siapa ni? Makan siapa? Ini kawan-kawan. Orang luar. RM8. Mari siapa ni? Ini saya. RM6. Jadi dipanggil, saya kawan di tempat kerja sendiri daripada orang kafir. Dapat tak ada? Baik. Kata-kata Rasul sama semua orang kafir. Lebih daripada lain. Tengok model. Itulah indahnya agama Islam. Kita tolong orang kafir, ajar dia perkara yang bermanfaat. Soalan ni boleh pahala dah. Jawabnya, tak pahala. Selagi mana bukan perkara yang memubarakkan. Contohnya kita ajar tapi ni ilmu maknanya baiki motosikal. Kalau dia pun dapat ilmu tu, dia bukan sedar motosikal. Ada tak orang sedar dapat manfaat? Itu bagi ilmu yang memberi manfaat. Maka ilmu dunia seperti ini, kita berniat kerana Allah hasil pahala. Yang tak boleh ilmu yang beri mudarat kepada orang. Tak ada masalah. Itulah indahnya Islam, perhubungan sesama manusia dalam kes pelayanan agama. Dia ada benda yang kita raih, ada benda yang kita stop. Orang kafir orang Islam macam kita dengan bini kita. Bukan semua boleh, bukan semua tak boleh. Cerah. Orang kafir itu tak ada benda yang tak boleh. Dia nak cari rumah kita nak buat rekod. Tak boleh. Ada tak boleh Tapi dia nak cari rumah kita, tapi dia dah orang kafir. Bila cari rumah kita, dia tak dapat orang rumah dia untuk semayang dia saja. Boleh? Lama kata. Lama tu bukan rumah berada. Nampak tak? Jadi ada benda boleh, ada benda tak boleh. Hukum itu dimurahkan oleh ulama-ulama.
Kita ajar je dah. Macam kita hidup ini, kita ada tak benda yang boleh? Memang banyak lah. Ada tak yang tak boleh? Ada? Ada benda yang tak boleh? Walaupun bini kita tak boleh. Umpama ini nak dimuhti dia dalam haid. Boleh tak? Bini aku kan? Tak boleh. Tak boleh. Dan kita Allah, nikah walaupun yang tukar nikah itu adalah imam yang tidak haram. Tak boleh. Walaupun masyarakat nikah di dalam sebuah masjid yang paling indah di dalam dunia, tak boleh juga. Atau yang menjadi masjid juga nikah ada imam daripada granit maret. Tak boleh juga. Walaupun bini kita tak. Jadi itulah peraturan antara manusia. Soalan seterusnya, sah atau tidak ada sisa mati kecil yang melekat dalam underwear saya? Memang nak cakap underwear orang lain pula. Jadi bila keluar dalam dia ada air kecil. Maka kalau semayang sah tak? Itu kata syarat sah semayang, suci badan kamu dan pakaian daripada najis. Betul tak? Jadi kalau tak ada najis, sah tak? Tak sah, cukup senang jawab. Faham dia? Faham? Lepas tu tak kita nak kata jenis-jenis orang kerja pejabat. Nah, sepatutnya kerja di pejabat ni, model nak bawa satu pakaian yang bersih. Contoh kain pelekat, apa ke dah. Seluar yang bersih pun di pejabat kita. Dan kita nak salat, senang. Tak ada masalah, tak salat. Lepas tu tak salat, underwear kena air kecil. Nah, nak balik tak ada kita. Takkan nak habis kerja KL, duduk di hijau. Dah habis orang sini, mati sini. Tukar dia, datang. Jadi dia pun tak salah. Lepas tu, dia tengah salah. Macam mana? Underwear ada lagi. Itu kata mari belajar. Nah, orang mari belajar, duduk tengok, kota berita. Tak habis. Kota berita kalah, boleh tengok. Betul tak? Gos 10 ada, gos 4 ada, 12 ada. Jenis gila waktu berita. Dia malah waktu berita. Kalau apa waktu berita, kalau TV pun waktu berita. Ada tak sini orang suka tengok waktu berita? Oh, kalau datang lagi, tengah makan nasi lagu, tu berita. Boleh ni, utama. Masa depan bukti. Nampak? Kalau gila semua waktu berita tak ada lah. Masa tu lagi dah ada tu betul boleh. Jadi gila waktu gitu bukan